Hari ini kita seolah-olah kita ambil iktibar benda ni dah lama berkubur. Ini adalah rekod-rekod yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bayangkan benda-benda ini saya gambarkan seperti permainan wayang kulit. Pernah tengok wayang kulit? Wayang kulit dia dibuat daripada kulit lah, nama lagi wayang kulit. Kulit kita lah ni buat dengan kertas, buat dengan manilakat, hak nak main-main tak? Jadi kalau dulu wayang kulit ni watak-watak utama dia siapa? Ada Seri Rama, ada Sita Dewi, ada Pak Dogol, ada Wok Yoh, ada Said. Tak? Mak Rima, Grogra, Tergangga, macam-macam lah. Andani, Andano, pernah dengar tak semua ni? Okey. Baik, kita bayangkan benda ni dah berlalu. Tok Dalang pun tak periduk balik dah watak-watak ni. Dia tinggalkan dalam bekas-bekas. Tetapi satu masa bila kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya rekod-rekod tadi untuk diberi pilihan. We have a choice. Kita nak periduk watak mana yang Allah telah hidupkan dulu. Hari ini kita nak hidupkan dalam diri kita bila baca Quran, nak hidupkan watak Musa ke kita nak periduk watak Fir'aun? Pilihan duk di tangan kita. Hari ni bila baca Quran, aku ni nak periduk watak Ibrahim ke aku nak periduk watak Namrus? Hari ni kita baca Quran, aku ni nak periduk watak Nabi Nuh ke nak periduk watak orang-orang kaum dia yang menyembah berhala? Aku nak periduk watak Nabi Syuaib ke aku nak periduk watak orang yang suka menipu dalam timbang menimbang? Aku nak periduk watak Nabi Muhammad ke aku nak periduk watak Abu Jahal dengan Abu Lahab? Pilihan di tangan kita. Jadi yang jadi masalahnya, bila wayang-wayang kulit ini sudah lama tinggal dalam sejarah, hari ini ada dah orang yang bagi balik roh dan kehidupan kepada watak ni. Ada atau tidak di kalangan kita dan seluruh besar umat manusia ini beri roh dan kehidupan balik pada watak-watak ni, ada atau tidak? Sememangnya ada. Dan hari ini kita berwatak salah satu daripada dua sisi ni saja. Ada orang pilih watak baik, ada orang pilih watak jahat. Tak kiralah dengan nama apa watak baik yang dia pilih, dengan nama apa watak jahat yang dia pilih, pastinya ada orang yang memberikan roh dan kehidupan kembali kepada wayang-wayang ini. Dan bila dia start jadi Tok Dalang, cerita akan bermula lah. Kita akan berulang balik. Hak lama dah berkubur, hidup balik. Dan inilah pesanan Nabi. Ini pesanan Nabi. Akan terjadinya penyakit-penyakit tadi. Sememangnya kita perlu sedar. Antara orang yang terlibat secara penuh dalam setiap lakaran sejarah ini, mestilah orang yang diberi umur yang panjang oleh Allah. Sejak Nabi Adam dia dah ada, sampai hari ini dia ada siapa? Siapa? Setan, Iblis. Iblis mengenal setiap watak yang dilalui dalam lakaran sejarah zaman dengan cukup baik, kerana dia memainkan peranan dalam setiap watak-watak tadi untuk menyelewengkan setiap akidah, untuk menyelewengkan setiap agama, untuk menyelewengkan setiap kepercayaan. Zaman Nabi Adam, Iblis dah ada. Zaman Nabi Iblis pula dah, minta maaf. Zaman Nabi Idris, ke Iblis tak ada? Ada. Zaman Nabi Nuh, dia akan menyamar. Dia menyamar jadi tukang kayu. Bila orang-orang zaman Nabi Nuh bersedih, orang-orang soleh tadi dah meninggal, dia mari, aku juga bersedih. Sama seperti kamu, kita telah kehilangan orang-orang yang soleh. Tapi aku ni seorang tukang kayu, seorang tukang ukir. Apa salahnya kalau aku ni ukir daripada kayu wajah dan rupa orang-orang saleh tadi sebagai kenang-kenangan. Tu trik awal. Aku ni tukang ukir, aku ambil kayu, aku ukir wajah orang-orang saleh tadi, kita letak tempat-tempat yang selalu dia duk kuliah, dia duk ceramah tu sebagai kenang-kenangan.
Mula-mula generasi awal kenang-kenangan sungguhlah patung tu. Bila mari generasi kedua, dah mati generasi awal tak diperingatkan, setan hidup lagi tak? Setan dia hidup lagi, dia mari watak lain pula. Tok kamu dulu pesan, kalau dah ada kemarau ke, hujan tak turun ke, ada musibah, dia suruh ambil bunga, sediakan korban, bubur ayam sikit-sikit, dia start dah. Siapa tahu hak lain mati dah. Mula-mula lagu tu. Mari generasi kedua meninggal, kalau tu kena sembah lah. Dia tetap hidup, dia boleh reka macam-macam sebab dia melaluinya. Ni dikata belitan iblis. Mari zaman Nabi Nuh cara ni, zaman Nabi Ibrahim cara ni, zaman Nabi tu cara ni, sampailah ni pun Nabi Muhammad meninggal, dia masih terus dengan agenda dia. Dia masih terus lagi. Jadi dia dibantu dengan seorang lagi anak keluar. Allah bagi umur panjang juga. Siapa? Dajjal. Bila iblis bergabung dengan Dajjal, lagilah mantap. Berguak kuat ni tak? Dajjal dari kalangan manusia, anak cucu cicit Adam. Iblis hak sezaman dengan Nabi Adam. Bergabung dua ni nak menjahanamkan manusia, terutama nak mengikis kepercayaan lah. Nak mengikis akidah, nak mengikis agama. Sebab itulah sejak zaman Nabi Adam sampai kita lah ni berapa agama dah? Islam saja tak? Tak ada agama lain ke? Ada agama lain? Ada tak agama lain? Kalau tak ada agama lain, ada Islam saja, agak-agak masjid besar ni ke? Agak-agak masjid besar ni ke kalau tak ada agama lain? Masjid kena besar lagi sebab semua orang Islam. Masalahnya berbagai jenis agama dah wujud. Macam mana boleh jadi banyak? Macam mana boleh jadi terseleweng? Sebab kawan tu ada lah. Dia sikit-sikit sipi jadi lagu ni, dia sikit-sikit sipi jadi lagu nu. Dia ingat hak mula-mula orang start nak menyembah api dulu. Orang start nak menyembah api dulu pasal apa sembah api? Sebenarnya hak geng-geng sembah api ni, geng-geng hak ikut Nabi Ibrahim juga dulu waktu keluar dari bumi Babylon. Tapi mereka berpisah di pertengahan jalan, akhirnya mereka menuju ke bahagian timur. Jadi mula-mula mereka dah berpisah dengan Nabi Ibrahim ni, mereka periduk api. Periduk api mereka tu bukan saja-saja, tapi bila Nabi Ibrahim dah jauh, mereka periduk api tu semata-mata kerana mengenangkan Nabi Ibrahim pernah dibakar oleh Namrus. Oh, kita dulu pengikut Nabi Ibrahim, dekat dengan Nabi Ibrahim. Jadi bila di pertengahan jalan kita dah berpisah, dia cari kehidupan dia, kita cari kehidupan kita. Jadi nak peringat balik dengan Nabi Ibrahim, periduk api tu teringat Nabi Ibrahim kena bakar. Last sekali, tu mula-mula. Lepas tu generasi seterusnya, peringat ke sembah dah? Sembah api. Sebab apa? Hak cucuk tu. Hak kita tak nampak tu cucuk. Cucuk-cucuk jadi sembah. Kawan ni mula-mula buat patung peringat, cucuk-cucuk-cucuk sembah. Sejarah agama cukup sadis. Kalau kita buka sebenarnya inti-inti sebenar dalam setiap kitab, pasti dia akan merujuk kepada apa? We have only one God. Hanya satu Tuhan. Hanya satu Tuhan. Yang hari ni jadi Tuhan banyak, hari ni jadi ada unsur Trinity, pasal apa? Sebab mereka nak mencipta kemusyrikan. Biar Tuhan ini ada bandingan, biar Tuhan ini ada imbalan. Maksudnya bila kita percaya Tuhan, tapi kita percaya ada nama, suatu kuasa, sifat atau zat lain yang menyamai Tuhan hak pertama, dia dah jatuh musyrik. Dia dah jatuh musyrik. Walaupun hari ni kita kata, aku mana mengamalkan Trinity, aku tak mengamalkan Trinity, aku cuma percaya Tuhan yang satu. Tapi dalam keadaan tu pun kalau kita menganggap ada satu unsur, ada satu zat, ada satu kuasa yang menyamai salah satu nama Allah ke, sifat Allah ke, zat Allah ke, perbuatan Allah ke, dia tetap sama. Dia tetap sama. Bahaya atau tak bahaya? Memang bahaya. Sekarang apa yang perlu kita perhati ialah bila ni pesanan daripada Nabi,
Ni pesanan Nabi. Benda hak Nabi sebut tu kita nak letak kat kita ke kita nak jauh daripada kita? Tak, bukan hak tadi tu. Hak bergaduh, hak jenis suka berseronok, suka bermewah-mewah, suka timbun harta, suka tipu menipu, kita nak cuba jauhi ke kita nak suruh masuk ke kita? Kita nak minta jauh. Ni Nabi pesan. Dan kita kena ingat, setan, iblis, dajjal tahu tak hadis ni? Setan juga tahu hadis ni. Dan bila kita ni nak cuba tutup lorong ini, kawan sebelah sana nak tutup ke nak buka? Kawan sebelah sana nak tutup juga ke nak buka? Kita nak tutup, dia akan buka. Inilah yang kata perlawanan. Kita cuba tutup, tapi hakikatnya hari ini hak Nabi sebut lebih kepada lorong yang dibuka oleh mereka. Budaya berseronok. Budaya ni tak pernah wujud pun di kalangan sahabat-sahabat Nabi dulu. Seronok tu ada, bukan yang melampau-lampau. Kita hari ni kurang seronok ke terlebih seronok? Dia akan buka jalan terlebih seronok. Cara nak berseronok, dia buat konsert-konsert. Cara nak berseronok, karnival-karnival. Cara nak berseronok, pesta-pesta. Cara nak berseronok, kelab ronggeng. Cara nak berseronok, kelab twist. Cara nak berseronok, kelab dandut. Cara nak berseronok, clubbing tu, clubbing ni. Penuh ke tak penuh tempat tu? Ke kosong? Tak ada orang pi pun, Ustaz. Kelab saja. Hakikatnya dia lebih besar, dia lebih penuh. Dia penuh. Hatta tikam nombor 4 pun penuh juga. Tikam nombor 4 pun penuh. Sebab itu di antara agenda, kalau kita tengok, bila kita nak laksanakan pelaksanaan hukum Islam sebagai contoh, pasal apa orang yang non-Muslim ni terkial-kial kepanasan? Pasal apa yang lawan sangat? Apa kena-mengena? Tak ada kena-mengena pun. Tapi inilah sebenarnya. Tempat-tempat tadi dikuasai oleh siapa? Tempat-tempat tadi dikuasai oleh mereka. Bila dikuat-kuasakan pelaksanaan hukum Islam, orang kena jadi baik. Laku lagi tak tempat tadi? Laku lagi tak tempat tadi? Aku pergi kan kena tangkap. Aku pergi kan kena tangkap. Last kali bila tempat tadi mula tidak dikunjungi dan diziarahi, siapa yang rugi? Hatu yang mereka takut, bukan keterlibatan tentang hukum. Bimbang tempat-tempat mereka tu akan rugi. Sebab kebanyakan pengunjung-pengunjung tu pun, geng-geng depa tak pi pun. Siapa hadap pi? Kita lah hadap pi masalahnya. Kita lah yang selama ini menguntungkan mereka akibat kelalaian dan kelekaan tadi. Sepatutnya dipenuhi dengan masjid, rumah Allah. Jadi akibat budaya yang kita kata berseronok, apa akan mati? Hati dan jiwa yang terlalu berseronok, roh kita akan mati. Betul. Roh kita akan jadi keras. Tempat nak melembutkan hati dan roh kita mana? Masjid. Tapi bila pi tempat-tempat tadi, roh kita akan jadi keras. Roh kita akan jadi layu, roh kita akan mati. Bila roh mati hanya jasad yang hidup, maka lahirlah apa? Inilah sebenarnya zombie-zombie ciptaan mereka, bukan zombie kampung pisang. Budaya zombie ni dah lama dah. Apa sebenarnya zombie yang mereka nak? Ialah manusia-manusia yang hidup secara bangkai tanpa ada roh di dalamnya. Yang hari ini berjalan sekali dengan kita, mungkin makan di restoran dengan kita. Manusia-manusia yang jasad saja hidup, roh dah mati. Inilah zombie-zombie yang sedang berjalan di kalangan kita. Tak payah nak lukis bedak-bedak putih, otak. Faham? Masjid. Budaya bermewah-mewah. Mewah tak kita hari ni? Syukur Allah bagi macam-macam nikmat. Nak kita tarik nikmat ni, tak mau nikmat ni hilang, dia kena ikat dengan
Syukur. Allah bagi nikmat, ikat dengan syukur. Allah bagi kelebihan, ikat dengan syukur. Allah bagi keistimewaan, ikat dengan syukur. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini tak lari. Macam juga kambing kita, kalau style lepas tak ikat, dia pergi mana? Kita ada kambing tapi style tak ikat. Masuk dalam gua ada, lari kebun orang ada, masuk rak ada, masuk semak ada, nak dapat balik payah. Tapi kalau kita ikat senang. Hang tambat kat mana tadi? No, padang bawah pohon temesu, senang pergi cari. Tapi kalau Allah duk bagi, syukur pun tak ada. Allah duk bagi, doa pun tak ada. Allah duk bagi, berterima kasih pun tak ada. Kita bimbang nikmat tu akan ditarik sedikit demi sedikit daripada kita. Pernah dengar tak tentang hadis Nabi di akhir zaman? Nabi bimbang tentang 3 unsur keperluan manusia. Unsur keperluan asas manusia cuma ada 3. Makan, pakai, tempat tinggal. Makan, pakai, tempat tinggal ni keperluan asas, keperluan basic. Tanpa makan kita akan mati. Tak ada pakaian kita telanjang. Tak ada rumah merempaklah kita kata. Nabi kata, satu masa kamu akan berpagi-pagi dalam keadaan pakaian yang lain dan di petang harinya dengan pakaian yang lain. Nak cakap mewah sungguh kamu. Pagi pakaian lain, petang pakaian lain. 2 saja. Tapi kita hari ni lebih ke tak lebih 2? Pagi bekerja ada suit masing-masing. Orang tu dengan kilang, gaya baju kilang. Orang ni dengan pejabat, gaya baju pejabat. Orang pergi kebun, gaya pakaian kebun. Balik tu selepas mandi pakai baju tadi ke baju lain dah? Baju lain dah. Sampai waktu asar, semayang asar, bini kata, lauk habis bang, jom pergi Maidin ke Giant ke, pakai baju tu lagi ke, baju lagu lain pula. Baju gaya menyemak sikit tak? Kita menyemak luar rumah, dalam menyemak. Menyemak tu apa maksud dia? Menyemak tu ala kadar lah. Ikat kain pun atas ni tak? Baju singlet putih, nyandai tengok TV. Kalau nak pergi keluar, semak lah. Lepas tu malam nak pergi masjid, baju pergi Maidin tadi ke baju lain pula? Baju lain pula. Nak tidur malam sekarang? Hak lain pula. Kita ni 5 hingga 6 pakai tukar hari-hari. Kadang-kadang rumah orang tu hak mewah, 5, 6 almari ada. Kadang-kadang kita tak tahu bila masa hang pakai baju ni. Mewah sungguh. Dari sudut pakaian, makanan. Bila kamu makan pada waktu tersebut tak dan habis lagi satu hidangan, maka akan dihidangkan hidangan yang lain. Dihidang dah satu jenis makanan, makan hak ni tak habis, mari hak ni. Makan hak ni tak habis, mari hak lain. Lauk pauk atas meja kita hari ni memang cukup banyak. Dan kalau kita pergi makan, ada berapa biasa paling common pun 2 kan? Paling common tu, tom yam campur 1, telur dadar 1, nasi kosong 3 dah. Campur air 4. Kadang orang saya nasi kosong sajalah. Lauk saya tak makan. Mujur lagu tu senang tak? Hak lagu tu kita nak belanja pun. Ya. Baik. Satu lagi, kamu akan menghias rumah-rumah kamu sebagaimana dihiaskan Kaabah dengan kelambunya. Dibayangkan dulu Kaabah, hias Kaabah tu letak kelambu, kamu pun akan menghias rumah masing-masing dengan macam-macam prasana, dengan macam-macam peralatan. Hari ini kita kata seolah-olah bukannya wajib. Kalau pi tu rumah besar tapi tak ada sofa, macam kelabu mata nak tengok dia. Rumah hang besar, sofa tak ada ke? Kosong. Rumah aku memang kosong. 4 tikar duduk aku tu. Ada sofa, ada TV besar. TV pula duk bergaduh dah. Beli dah 60 inci besar. Kemudian Kak Melah belah rumah beli 72. Bila Kak Melah beli 72, bini kita demam. Bang, 72 bang, 72. 60 ada dah. Jom bang, petang ni cari hak 90. 90. Kak Melah dengar kita 90, agak-agak 72 ke tambah lagi. Kak Melah pun duk tambah, dia duk bersaing lagu tu. Sofa tu lebih kurang, tapi dia nak bagi harga ada juga.
Walaupun lebih kurang sofa tu, Kak Melah punya 3,500, saya punya 3,520 ringgit, lebih 20. Dia nak juga lebih tu. Badi kereta pula, kawan tu beli kereta, hak ni beli kereta, hak tu ustaz ada 2 biji, kita pun nak beli 2 biji, kawan tu motor besar, kita pun nak motor besar. Akibatnya apa yang kita cipta? Hutang. Lepas tu mula sakit kepala lah. Nak bayar motor tak ada, nak bayar kereta kedua tak ada, nak bayar bil tu tak ada, bil ni tak ada. Semata-mata apa? Nak bermewah-mewahan, nak bertanding di antara satu dengan yang lain. Lalu bila Nabi cerita benda tu, sahabat seolah-olah menggambarkan apa? Kalaulah betul keadaan itu berlaku, pakaian sentiasa bersalin dan berganti, makanan pula belum habis ani mari hak ni, rumah macam-macam alatan dan prasana, kami rasa kehidupan kami pada hari itu lebih baik pada hari ini. Nabi kata apa? Tidak. Sebab apa? Sebab sahabat kata, kami tak perlu risau dah 3 benda tadi, kami akan banyak-banyak hanya melakukan ibadat pada Allah. Pakaian dah cukup, makan dah cukup, rumah dah lengkap, kami hanya fikir nak buat amal ibadat saja. Tapi Nabi kata apa? Tidak. Keadaan kamu pada hari ini lebih baik daripada hari yang aku maksudkan. Hari ini baju kita 3 almari. Hari ini makan kita tak pernah kurang dalam peti, dalam bot kita kat dapur tu. Hari ini rumah kita tak pernah kosong daripada kelengkapan. Tahajud lepas ke tak? Tahajud lepas ke tak? Duha lepas ke tak? Baca Quran beberapa juzuk sehari lepas ke tak? Tak berapa nak lepas. Ada, tak berapa nak lepas. Sahabat menggambarkan, kalaulah cukup dah benda tadi, relax dah, tak perlu fikir ha-ha dunia, ingat nak buat ibadat saja. Tapi bila dia makin banyak, dia nak beribadat ke cakap nak bayar benda-benda tu? Ni start cerita lain dah pula. Bab menimbun harta. Menimbun harta ni akan membunuh akhirat kita. Bila suka menimbun harta akan membunuh akhirat. Bila makin banyak, kita rasa payah nak lakukan benda ni. Akibatnya ramai yang tak ingat mati. Dan inilah juga Nabi sebut, di suatu zaman ni, kamu ni tak kira harta kamu ni diambil daripada unsur halal ke haram. Dia tak kira dah. Halal tu sama telah lah, haram pun dia tiba juga. Janji harta aku menimbun. Tipu orang pun tak apa, tipu orang ni pun tak apa, rasuah ni pun tak apa, pecah amanah pun tak apa, rembat duit masjid pun tak apa, janji duit aku banyak. Dia akan membunuh akhirat kita. Ingat, lepas pada ni hak dalam lubang kubur no, orang nak tanya. Lepas pada ni nak bangkit lagi, duduk depan Allah, apa kita nak jawab? Amanah-amanah tadi. Begitu juga dengan at-tanajushu fid dunya. Bab tipu menipu ni ada ke tak ada? Ada tak orang tipu kawan dia dalam perniagaan? Ada orang tipu, padahal kawan dia sama-sama berniaga, dia boleh tipu. Ada orang tipu bapak dia kerana harta. Ada orang tipu mak dia kerana macam-macam. Ada orang tipu saudara dia, tipu adik-beradik dia kerana nakkan habuan-habuan dunia dan berebut kepadanya. Ini berlaku. Bab tipu menipu. Tengok zaman Korun dulu. Korun dulu ni miskin ke kaya asal dia? Korun ni miskin. Korun ni tak jauh sepupu Nabi Musa. Jangan ingat Korun jauh. Korun ni cuma sepupu Nabi Musa. Dia pengikut setia Nabi Musa. Kalau nisbah hari ni di mana Nabi Musa buat kuliah dia pi, Nabi Musa ceramah dia pi. Tapi sifat bagus dia, walaupun dia miskin, dia suka memberi pada orang lain. Dia ada sikit, dia bagi sikit. Akhirnya dia minta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa supaya dia jadi kaya. Wahai Musa, aku ni miskin, walaupun miskin aku suka sedekah, aku suka bagi kat orang. Apatah lagi kalau aku kaya, lagilah aku suka sedekah. Bila Nabi Musa doa, jadi kaya sungguh, lagu mana? Sedekah ke? Terikut dah. Inilah. Kadang-kadang tempat yang Allah letak tu bagi kita sudah baik untuk kita, tapi kita rasa kurang.
Bila kita minta perubahan, hak inilah yang kata kita takut kita tak mampu nak tanggung perubahan tersebut. Kadang-kadang ada di kalangan kita sahabat baik, waktu kita sama-sama sederhana, sama-sama sesak dulu, cukup baik, makan Maggi pun 1 cup. Tapi bila seorang tu dah jadi hebat, jadi kaya, Assalamualaikum man, hang ingat lagi aku, hang ni siapa? Kan kita dulu sama-sama duduk rumah sewa, cari kerja, makan Maggi pun 1 cup. Aku tak kenal lah. Tu kisah lama lah. Kalau aku kenal hang pun lah ni bukan level aku nak berkawan dengan hang. Berlaku ke tak berlaku ni? Berlaku. Orang akan jadi berubah kerana perbezaan tadi, perubahan tadi. Jadi akibatnya jadi sebaliknya. Korun ni antara kelebihan dia, dia boleh buat. Korun ni dia jadi cepat kaya kerana dia boleh buat emas sendiri. Dia ada cara nak buat emas sendiri. Kita hari ni nak emas kena korek bukit, kena cari. Dia ni dia ada, kita tak tahulah ilmu dia tu. Dia campur gandum ke garam ke apa alat-alat dia, dia buat jadi hasil dia emas. Dia boleh buat emas sendiri. Sebab tu dia jadi cepat kaya. Kalaulah ilmu tu terlepas pada kita hari ni, agak-agak lagu mana? Pakcik Din, berapa hari ni? Bolehlah 4 kilo hari ni. Tok Imam, saya 10 kilo dah siap. Semua emas. Tapi nasib baik ilmu dia tu tak sampai pada kita. Akibatnya diterbalikkan. Jadilah tasik korun duk Mesir tu. Luas tasik korun ni. Bunyi saja tasik. Duk tebing ni tak nampak tebing sana. Duk tebing ni tak nampak tebing sana. Bunyi tasik pun. Nak cakap luasnya, besarnya kurniaan Allah pada Qarun, tetapi akibat dia mula melupa dan menderhakai Allah, Allah uji dia. Sekarang tengok bab tabagudu. Bab marah memarahi. Kita sebut dah di awal tadi, sebelum tu 9-10. Standard masjid ni kira berhenti dah ke boleh pergi lagi? Dan saya pun bimbang jugalah kan. Saya pun bimbang juga, kata Ustaz ni awak tak berhenti lagi, standard pukul 9 kena berhenti dah masjid kita. Boleh sikit lagi ya? Okey. Bab marah memarah. Sifat semula jadi, tapi marah ni ada tempat, marah ni ada cara, marah ni ada bentuk, bukan tak boleh marah. Yang jadi masalah dia ialah bagaimana nak mencipta kemarahan di kemudian hari. Banyak benda yang boleh menyebabkan seseorang itu marah. Seseorang itu marah. Dan marah ni mesti jadi tahap melampau. Contoh ingat tak Sultan Muhammad Al-Fatih? Pernah kenal nama ni? Pembuka kota Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih. Dulu waktu dia tak jadi lagi khalifah, bapak dia jadi khalifah. Bapak dia hantar dia kepada seorang guru yang bernama Aksyamsuddin. Guru dia Aksyamsuddin ni ajarlah dia, ajar macam-macam ilmu. Dan bapa dia pesan kepada guru dia, jangan anggap dia ni anak pemimpin, jangan anggap dia ni anak khalifah, jadikan dia sebagai murid biasa macam murid-murid lain. Kalau dia salah, tegur. Kalau dia buat salah lagi, pukul. Jadi sepanjang pembelajaran, waktu dia belajar baguslah. Waktu dia nakal, waktu dia bermain, guru dia cubit, guru dia pukul, guru dia rotan. Dia pun fahamlah, standard lah, nakal kena pukul, nakal rotan. Sampai masa guru dia ni meninggal. Tapi sebelum guru dia meninggal, guru dia ni bagi pesanan kepada bapak dia, kalau kamu nak meneruskan lagi pembelajaran anak kamu ni, cari seorang guru nama sekian-sekian, dia adalah merupakan bekas murid aku yang tua. Kalau nak belajar lagi lah kawan ini, Al-Fatih ni, kalau nak belajar lagi, cari ulama nama sekian-sekian, dia ni bekas anak murid aku hak paling tua. Jadi bila guru dia Syamsuddin meninggal, ayah dia pun pergi carilah guru tu. Jadi belajar pula dengan guru kedua. Belajar dengan guru kedua ni dia jadi tak selesa. Sebab apa dia jadi tak selesa? Sebab kalau guru dulu tak buat salah, tak kena pukul. Buat salah baru kena pukul. Guru hak baru ni tak buat salah pun kena pukul, buat salah pun lagilah kena pukul.
Jadi pelik rasa dia memberontak lah. Aku ni tak buat salah, hari ni kena cubit. Aku tak buat salah, hari ni kena rotan. Aku tak buat salah, hari ni kena pukul. Jadi jiwa seorang remaja ni memberontak. Dia boleh menerima kalaulah dia tak buat salah, tak dipukul. Kalau salah, baru dipukul. Dia cuba tanya guru dia, pasal apa guru buat macam ni? Aku tak buat apa kesalahan pun, pasal apa rotan aku, pasal apa pukul aku? Aku tak akan jawab soalan kamu. Belajar saja. Jadi selama mana kita akan selesa dalam pembelajaran, kalau tak buat salah kena hukum. Siapa yang boleh selesa kalau tak buat salah kena rotan. Lama kelamaan persoalan ini terjawab bila bapa kepada Al-Fatih meninggal. Automatik yang naik jadi khalifah siapa? Dialah. Ni peluang untuk dia. Sebab bila dia jadi khalifah, ramai daripada utusan-utusan luar dan pemimpin-pemimpin luar akan datang bagi tahniah. Bagi tahniah ni bukan hari ni, dulu-dulu lagi. Hari ni contoh, seorang tu jadi presiden baru, ramailah presiden negara lain, Perdana Menteri negara lain pi ucapan tahniah. Dia pun demikian, mari orang tu ucap tahniah, mari kerajaan ni tahniah, kerajaan ni tahniah. Hak bawah jajahan takluk dia tu, salah seorang tu tok guru dia, rotan dia tadi kena mari. Bila tok guru dia duduk depan dia, bila dia sebagai khalifah, hari ni tok guru dia kena jawab lah. Dulu dia menak murid, hari ni aku khalifah kamu. Wahai guru, selama ni aku lama pendamkan, dan setiap kali persoalan ni aku ajukan pada kamu, kamu tak jawab. Jadi hari ni sebagai kamu menghormati aku sebagai seorang khalifah, ketua kamu, pemimpin kamu, tolong jawab dulu. Pasal apa aku tak buat salah pun kamu rotan aku. Wahai anakku, sesungguhnya inilah masa dan waktu yang aku tunggu-tunggu untuk menjawab persoalan kamu. Sebenarnya, dulu kamu buat baik pun aku pukul, aku rotan. Kamu buat salah pun aku pukul, aku rotan. Kerana untuk mengajar kamu sesuatu. Sekarang aku nak tanya, bila aku pukul kamu sebab kamu tak buat salah, apa kamu rasa? Aku rasa tak puas hati. Aku rasa nak memberontak. Aku rasa nak melawan. Aku rasa nak marah. Baik, itulah pelajaran untuk kamu. Bila kamu mula menjawab jawatan ini, inilah masa yang aku tunggu-tunggu. Jangan sekali-kali lakukan benda yang sama pada rakyat-rakyat kamu. Jangan rotan dan pukul rakyat-rakyat kamu tanpa alasan. Jangan mengenakan apa-apa ke atas rakyat kamu tanpa alasan. Jangan kamu memusnahkan harapan-harapan rakyat kamu tanpa alasan. Jangan membuat sesuatu yang boleh merosakkan mereka tanpa alasan. Jangan pukul mereka, denda mereka, jail mereka dengan tanpa alasan. Bila kamu buat benda yang sama, apa yang berlaku pada kamu akan berlaku pada rakyat. Rakyat akan mula memberontak, rakyat akan tak puas hati, rakyat akan marah, rakyat akan benci, rakyat akan dendam. Faham tak pelajaran dia? Siapa yang hebat sekarang? Nampak zalim guru dia, tapi hari ni kita nampak itulah guru yang hebat. Dan itulah yang dia buat. Jangan sesekali lakukan benda yang sama terhadap rakyat kamu, dia juga akan rasa seperti kamu rasa. Minum sah. Tahasud, dengki mendengki. Tak ada orang dengki ni? Ada, ramai orang dengki. Kadang-kadang orang kita kan standard tak? Seorang buka restoran, seorang buka restoran. Hak ni laku, hak ni tak laku. Lepas tu apa jadi? Bomoh lah, hantak lah, santau lah. Last sekali, kedai kawan ni merudum, jatuh, tak laku, tutup, sengih-sengih dia, padam muka. Padahal aku buka dulu, hang nak pergi buka pula sebelah kedai aku. Lepas tu nak tunjuk action kedai hang laku, sekarang dah kena. Kadang-kadang masakan baru masak, bila orang sentuh saja jadi cepat basi lah, cepat rosak lah, lalat mai tak tahu kok mana, kawasan tak ada lalat pun tiba-tiba ada lalat. Dengki mendengki, padahal sama agama.
Tapi bila ihsan tu tak ada, habis. Ihsan tak ada. Kalau tanya dia, siapa Tuhan kamu? Agak-agak apa dia jawab? Allah juga. Semayang tu wajib ke? Wajib. Tapi di mana Allah waktu kamu duk buat benda tu? Di mana kekuasaan penglihatan Allah waktu kamu duk buat benda tu? Kamu percaya pada Allah, kamu mempercayai juga sifat-sifat Allah. Waktu duk buat maksiat, waktu duk buat dosa, mana maha melihat Tuhan pada kamu? Mana maha melihat Tuhan pada kamu waktu duk buat maksiat dan dosa tu? Maksudnya keimanan kita hanya pada sebutan, tapi pada ihsan tak ada. Merasai itu tak ada. Contoh kita ambil, tengok sebenarnya nak settle benda ni, Nabi dah sebut 4 benda. 4 benda agenda. Sayati ala ummati zamanun la yabqal islamu illa ismuhu wa la yabqal qur'anu illa rasmuhu masajiduhum yawma idzin amirah walakinnahum kharabun minal huda wa ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama' minhum takhrujul fitan wa fihim ta'ud. Akan datang menimpa umat aku di suatu zaman, Islam itu cuma akan tinggal nama. Al-Quran cuma akan tinggal tulisan. Masajiduhum yawma idzin amirah. Masjid kamu pada waktu itu besar, cantik, indah. Walakinnahum kharabun minal huda. Tetapi kosong dan sunyi daripada hidayat. Wa ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama. Dan ulama-ulama kamu pada waktu tersebut adalah sejahat-jahat manusia yang pernah berada di bawah naungan langit. Kalaulah digambarkan dalam hadis Nabi, ulama-ulama kamu sejahat-jahat manusia, hak tak ulama lagu mana? Dah ulama pun sejahat-jahat manusia, hak tak ulama lagu mana? Minhum takhrujul fitan, daripada ulama-ulama inilah akan keluarnya fitnah-fitnah, wa fihim ta'ud, dan fitnah ini juga akan kembali dan berlegar di kalangan mereka. Berlaku atau tidak hari ini? Di kalangan ulama fitnah-fitnah tu berlaku, di kalangan ulama fitnah-fitnah tu keluar, dan fitnah-fitnah tu akan berlegar di kalangan mereka. Jadi kalau dulu ulama-ulama menunjukkan kepada kita satu contoh kebaikan, contoh kasih sayang, contoh perbaikan, contoh tu, contoh ni. Tapi hari ni ulama duk asyik bertekak, ulama duk asyik bergaduh. Jadi hak pening siapa? Ni halal ke haram sebenarnya? Ni betul ke salah sebenarnya? Ni sahih ke tak sahih sebenarnya? Kita jadi pening, tanya lagu, tanya hak nu lagu tu, tanya ni lagu ni. Lepas tu ulama dulu mereka hanya mengkritik pada ilmu, mereka tak kritik pada batang tubuh. Mereka tak kritik dia ni ulama jerawat batu kat muka besar, tak ada. Dia ni bisul banyak, tak ada. Dia kritik pada bahan ilmiah semata-mata. Hak ni salah, hak ni tak salah. Tapi kita hari ni bukan saja kritik tu, kita kritik sampai batang tubuh. Ulama tu sengit lah, ulama ni tak betul lah, ulama ni mata juling lah, ulama ni lagu ni, ulama ni lagu ni. Pasal apa jadi lagu ni? Memang mereka dah buat Islam cuma tinggal nama. Mereka dah buat juga Quran cuma tinggal tulisan. Hari ni ramai dah tak berkawan, tak bersahabat dengan Quran. Kita nak cari satu hari baca Quran payah. Satu hari kita tak tinggal Quran, biarpun surah pendek, payah. Nasib baik ada Yasin malam Jumaat, baca juga Yasin. Nasib baik. Betul. Walhasilnya apa jadi? Generasi-generasi kita dah sebut. Generasi apa? Burung kakak tua. Memang kita banyak menghasilkan generasi burung kakak tua. Betul, kita dah lalui macam-macam tentang Al-Quran. Kita belajar huruf-huruf abjadiyah.
Kita belajar baris atas, baris bawah, baris mati, baris depan. Pasal apa panggil baris depan? Sedangkan dia tak duduk depan pun, dia duduk atas. Pasal apa panggil baris depan? Baris tu bukan duduk depan huruf, duduk atas huruf. Pasal apa panggil baris depan? Baris atas, betul dia duduk belah atas. Baris bawah, betul dia duduk di bawah. Baris mati, betul dia bulat. Baris depan tu dia tak duduk depan huruf, dia duduk atas huruf. Tapi pasal apa panggil baris depan? Pasal apa panggil baris depan? Pasal apa? Pasal setiap huruf, bila saja ada baris depan, semua bentuk bacaan mulut tu mesti muncung ke depan. Faham? Bu, tu, ju, lu. Kes mulut tu ke depan, orang panggil baris depan. Padahal baris tu duduk depan ke duduk atas? Baris duduk atas. Sebab setiap kali baris tu, mulut tu dia pergi muncung ke depan. Orang panggil baris depan. Bab tajwid kita tak ketinggalan. Tarannum kita hebat. Tapi yang jadi masalah ialah pemahaman tentang tafsiran Al-Quran. Hak ni terabai. Kita boleh baca, kita boleh ingat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Apa makna dia tu? Makna aku tak tahulah. Sebab aku Arab. Tarannum bagus, dia baca tarannum bagus, tajwid lengkap. Tapi tanya dah pemahaman, tanya terjemahan, tanya tafsir. Inilah kesilapan, kerugian sejak sekian lama. Akibatnya jadi apa? Jadilah generasi burung kakak tua. Kita sebut dah contoh. Orang kaya, dia sunyi, dia pergi kedai burung, bukan kedai burung Abdul Wahab lah. Kedai burung biasa. Dia pergi kedai burung, dia nak beli burung. Hak ni jenis ni tak mau, hak ni jenis ni tak mau. Hak ni burung kakak tua boleh bercakap, aku nak hak ni. Sebab tuan kedai kata dia boleh ajuk apa yang kita sebut. Balik dia ajaklah A, B, bagus ni. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Oi, A Nak test, hello adik-beradik, panggil aku buat makan-makan sikit kat rumah aku. Mari adik-beradik dulu. Masuk saja laman rumah adik-beradik. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Kadang-kadang lalu pakcik mak pagi-pagi jogging kat tepi pagar pun, selamat datang, selamat datang. Kak Lijah nak lalu pi pasar pun, selamat datang, selamat datang. Bangga tuan dia. Tapi rumah orang kaya, malam-malam pencuri duk endap. Pencuri pun masuk. Lalu kat depan burung, apa dia? Selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Dah sekali bangun pagi esok, harta benda habis, barang kemas habis. Tak ada guna lah. Patutnya pencuri masuk, help, help. Ni duk selamat datang juga. Maksudnya dia tak faham apa pun. Siapa pun mari tetap selamat datang. Baik ke jahat. Jadi kita hari ni melahirkan generasi itulah. Baca je tapi tak tahu apa. Itu sayang umur kita dengan Quran. Tak salah kita duk buat dah ni, belajar tajwid, belajar tarannum, tak salah. Tapi fikirkan, Al-Quran ni turun untuk difahamkan. Jadi apa yang kita faham tentang Quran? Jadi Quran memang betul-betul tinggal tulisan. Masjid. Masjid ni satu hal juga. Masjid ni macam ni lah mudah. Bila kita sebut masjid, ingat tak? Kalau kita baca ayat kursi, dia ada satu fenomena. Fenomena ayat kursi ialah Allah ini tidak tidur dan tidak, Allah tak tidur dan tidak mengantuk. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Fenomena Allah tak tidur dan Allah tak mengantuk. Sepatutnya representation dia, rumah dia pun jadi lagu tu, tak tidur dan tak mengantuk. Sebagaimana zaman awal-awal dulu. Yang jadi masalah lah ni, rumah dia ditidurkan ke? Rumah dia jadi tak tidur, tak mengantuk. Habis kuliah lepas ni, semayang isyak, apa jadi? Kita mula menidurkan masjid. Kita mula menidurkan rumah Allah. Bila dia bangun balik? Nanti nak azan subuh. Contohlah ni, kadang-kadang ada orang tak bergaduh dengan bini pukul 2 pagi. Dia balik kelak dandut, bergaduh dengan bini duk
mengepek lah Kelantan ke sini panggil apa? Lebih kurang lah mengepek. Dia pun jadi insaf. Aku ni nak cari ketenangan lah, balik rumah bini merepek, aku nak pergilah solat taubat ke tahajud ke mana-mana masjid. Dia pun start kereta pukul 2. Agak-agak masjid mana buka? Agak-agak masjid mana buka masa tu? Dia ni betul-betul nak sembahyang ni. Lalu kok tu tutup. Kok ni tutup, kok ni tutup. Kalaulah tengok cahaya lampu, kok ada orang, dia pun try nak pintai. Bukan nak mencuri pun. Nak tengok kok ada orang, boleh tumpang masuk. Waktu tu kalau ada orang lain lalu tengok dia duduk lagu ni, apa jadi? Orang kan anggap mencuri, orang kan anggap dia cuba buat benda salah. Hak inilah sebenar yang menjadi kepayahan kepada pengurusan masjid. Antara mempertimbangkan aset-aset berharga masjid dengan bagi laluan kepada mereka-mereka yang nak buat iktikaf. Hak mana lebih besar kebaikan dan mudarat? Memang boleh kita nak buka orang-orang nak iktikaf, tapi aset masjid lagu mana? Takut buka 2 malam TV 2 tak ada. Buka 2 malam tabung masjid tak tahu ke mana. Perbezaan dia apa? Kalau kita melihat rumah ibadat selain daripada rumah ibadat orang Islam, mereka ada guard, mereka ada jaga. Ini saya boleh tengok berlaku di Penang. Sebab kenapa mereka boleh imarahkan 24 jam? Dan kita selalu tanya, kuil kamu ke, gereja kamu ke, church kamu ke, kalau mari ramai-ramai ada slipper hilang tak? Dia kata jarang slipper nak hilang, orang tak curi slipper. Kalau masjid kita hilang tak slipper? Hilang tak masjid kita? Masalahnya masjid kita jadi hilang slipper. Patut depa lah lebih hilang. Contoh hari raya terutama tak? Kita mari slipper RM3, kadang-kadang balik slipper harga RM30. Kadang-kadang tak? Pakai kasut harga RM30, balik kasut harga RM300. Padahal kawan tu tadi duduk semayang sebelah kita. Hak bedai, hak sapu tadi duduk Allahu Akbar sebelah kita. Tengok-tengok dia yang bedai kasut kita. Itu yang jadi masalah. Bila tak tidur, inilah yang jadi masalah ni. Antara pertimbangan kehilangan aset masjid dengan laluan iktikaf. Iktikaf pun satu hal. Kita melebihkan iktikaf ritual berbanding iktikaf aktual. Iktikaf ada 2. Satu iktikaf ritual, satu iktikaf aktual. Iktikaf ritual selalu kita buat. Masuk solat tahiyatul masjid, masuk solat sunat, masuk baca Quran, masuk berzikir, masuk berwirid. Tu ritual. Tapi ibadah aktual jarang orang buat, dan dia payah nak berlaku masjid cantik besar-besar. Biasa masjid kita dulu-dulu di kampung, apa dia? Masuk macam ni. Kadang-kadang kita ambil Quran dari sudut ritual. Kita baca Quran dah habis 2 juzuk, tapi taik lipas 2 kilo sebelah, tak ada siapa pun ambil tahu. Baca Quran dah 2 juzuk, taik lipas ada, taik cicak ada, takapek, tak ada siapa pun ambil tahu. Ikut dia duduk situlah, janji aku baca Quran, habis 2 juzuk. Tengok ada taik lipas, tengok ada taik cicak, tengok ada air tumpah, tapi kita tak ambil tahu pun. Sebab kita lebihkan iktikaf ritual, aktual tak ada. Kadang-kadang berzikir, kita pun masuk. Berapa dah man? Ustaz sekat ni 30,000 dah ni. Subhanallah 30,000. Cuba hang lengguk atas, penuh sarang labah-labah. Tak ada siapa ambil tahu pun. 30,000 boleh, sarang labah-labah tak ada siapa ambil tahu. Sebab itulah falsafah masjid perlu di reconstruction dengan tawaf. Ini yang kita nak pada ahli-ahli masjid, pada anak-anak Korea. Konsep tawaf ni, sebelum masuk masjid, tawaf pertama, tengok mana-mana ada paip-paip dan kepala yang tercabut. Tawaf yang kedua, tengok dinding-dinding mana hak tak cat, dinding-dinding mana hak retak. Tawaf kali ketiga, tengok siling mana hak tak ada lubang, siling mana hak ada lubang. Tawaf kali keempat, bol lampu mana hak nyala, bol lampu mana hak tak nyala. Tawaf kali kelima, rak-rak kasut mana hak patah, rak-rak kasut atas susut. Tawaf kali keenam, hak mana jambang hak bersih, mana jamban tak bersih. Contoh. Siapa buat? Kita hari ni kepala paik satu.
komplain. Longkang tersumbat, longkang ada tin, padahal tin satu, lepas ambil wudu, ambil tok tuan-tuan sampah lah. Ni peluang ni. Kecil. Mesyuarat agung nanti siap lah. Longkang penuh. Dia nak tunggu tu lah. Siapa pengerusi majlis tahun ni? Tengok ni, contoh tin penuh, nak tibai pengerusi. Kepala paik tercabut, padahal kepala paik berapa sen je. Siapa pun boleh tolong bubuh kepala paik. Lampu 2 biji tak nyala pasal apa ni, tak ambil tahu ke? Satu lah. Masjid siapa? Masjid AJK ke masjid kita? Masjid kita. AJK ambil tugas pun alhamdulillah dah. Kalau agak ke kita? Kita gedegang, tapi saya dengan ini sebagai ahli sebagai ahli Korea nak melantiklah Cik Syukur sebagai timbalan air. Janganlah saya banyak kerja saya. Dia kalau orang bagi kat dia tak mau pula. Tapi bila ni dia banyak komen. Dia banyak komplain, bukan nak membantu pun. Macam-macam lah hal masjid tak. Baik, kembali. Hal masjid satu lagi ialah masjid kita ni kalau kita nak buat sama macam zaman dulu, ialah masjid ni dipenuhi selain majlis ilmu, apa lagi kita boleh buat? Nak tarik orang datang masjid. Satu hak semayang tu satu hal dah. Lepas tu buat kuliah, buat ceramah satu hal yang lain. Apa lagi hak boleh tarik orang? Banyak aktiviti. Ada setengah masjid tu buat acara memanah ke contoh, buat acara memanah. Ada setengah masjid tu buat acara silat. Ada setengah masjid tu buat ajak geng-geng muda, geng-geng bukan geng rempit, geng-geng naik motor ni kita pergi jalan-jalan lah mana-mana tempat. Jadi diketuai oleh orang-orang ustaz ke seorang kat duduk depan tu. Biarlah motor kapcai pun. Hari ni kita nak pergi mana? Pantai Batu Buruk. Maksudnya ada pengisian dalam tu. Sampai sana semayang jemaah, ada tazkirah ringkas, kita mandi-mandi. Kita boleh buat macam-macam kalau kita nak. Kalau kita nak, kita boleh buat. Satu, perancangan mengikut skedul ataupun jadual masjid masing-masing lah. Fikirkan apa yang perlu dan terbaik untuk anak-anak Korea ataupun orang-orang yang berada dalam kawasan kita. 9.40 lebih ni ikut. Bolehlah berhenti slow-slow lah. Bolehlah berhenti slow-slow, insya-Allah. Walau apapun 6 perkara ni sebaik-baiknya kita cubalah jauhi daripada diri kita dengan perkara-perkara yang disebut dan disabdakan oleh Nabi, iaitu penyakit-penyakit umat terdahulu. Apapun kita sentiasa memohon kepada Allah dalam segala bentuk kelemahan dan kekurangan yang kita ada, kita mohon kekuatan dan pertolongan daripada Allah untuk meneruskan kehidupan di dunia ini dengan akidah yang benar dan sahih, dengan syariat yang lulus dan terpimpin, dan dengan ihsan yang benar-benar meresapi di dalam keimanan dan syariat kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati dan meredai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.